alim ulama. Dalam bab ini saya ingin menarik perhatian umum kaum muslimin kepada suatu perkara yang penting, iaitu pada zaman buruk sangka terhadap para ulama. Sifat tidak peduli, malahan menentang dan menghina mereka telah menjadi satu perkara yang biasa. Perkara ini adalah sangat berbahaya pada pandangan Islam. Memang tidak dinafikan bahawa dalam setiap kumpulan orang yang baik wujud juga orang yang jahat. Demikianlah juga dalam kalangan alim ulama. Dalam hal ini dua perkara perlu diberi perhatian. Pertama, selagi tidak dapat dipastikan seseorang itu tergolong dalam kalangan ulama yang jahat, jangan sekali-kali kita melemparkan sebarang tuduhan terhadap Allah. Allah telah berfirman, maksudnya, dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, kerana sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dalam Al-Isra ayat 36. Sekiranya kita menolak nasihat seorang alim tanpa penelitian terlebih dahulu, semata-mata kerana prasangka buruk bahawa dia adalah ulama yang jahat, maka kita telah melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Rasulullah SAW begitu berhati-hati dalam perkara ini, sehingga bila orang Yahudi menterjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab dan membacanya kepada para sahabat, baginda telah bersabda, kamu janganlah membenarkan kata-kata mereka dan jangan kamu mendustakannya. Katakanlah saja, kami beriman dengan apa saja yang Allah telah turunkan. Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW telah melarang kita daripada membenarkan dan mendustakan terjemahan orang kafir itu tanpa penelitian terlebih dahulu. Sebaliknya, keadaan yang berlaku dalam kalangan kita ialah apabila ada orang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, maka kita harus terus menyerang keberadaannya dengan tujuan supaya pendapatnya dipandang ringan, walaupun dia adalah daripada kalangan ahli hak yang sebenarnya. Perkara kedua ialah kita harus memahami bahawa ulama hak dan ulama yang baik juga adalah manusia biasa. Maksum hanyalah sifat khusus pada para nabi. Oleh itu segala kesilapan, kecuaian dan kekurangan para ulama itu adalah tanggungjawab mereka sendiri. Urusan mereka terserah kepada Allah SWT, sama ada dihukum atau diampuni. Maka namun demikian, besar harapan kita bahawa Allah SWT akan mengampuni kesalahan mereka, kerana seorang tuan yang pemurah biasanya akan menutup keaiban dan memaafkan hambanya yang sanggup meninggalkan urusan peribadinya semata-mata kerana sibuk dengan kerja tuannya dengan tidak berhenti-henti. Sedangkan Allah SWT adalah Maha Pemurah dan tidak siapa pun yang dapat menyamainya. Sekiranya Allah menghukum mereka kerana keadilannya, maka itu adalah urusannya sendiri. Sekiranya dengan sebab kekurangan dan kelemahan ahli ulama, orang ramai diapi-apikan supaya menaruh sangka buruk, membenci dan mengasingkan diri daripada mereka ini, akan merosakkan agama, dan orang yang mengapi-apikan itu akan tiba bala yang besar. Nabi bersabda, maksudnya antara perkara yang merupakan penghormatan kepada Allah ialah memuliakan orang Islam yang tua
memuliakan seorang penjaga Al-Quran, iaitu Al-Hafiz, yang tidak melampaui dan tidak juga mengurangkan hak Al-Quran, serta memuliakan seorang pemerintah yang adil. Dalam hadis yang lain, baginda bersabda, yang mahkumnya bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak mengasihani orang muda, dan tidak memuliakan ulama. Dalam lagi satu hadis, mahkumnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Ummah, Nabi SAW bersabda, yang mahkumnya hanya orang munafik saja yang memandang rendah terhadap 3 golongan ini: orang Islam yang tua, orang alim, dan seorang pemerintah yang adil.